Jadi inilah perkuburan syuhada Uhud. Boleh kita tengok. Dia tak ada tanda supaya kubur-kubur kita pun. Tak ada batu nisan apa pun. Cuma kawasan ni lah, kawasan syuhada Uhud. Jadi kita bisa lihat dululah. Boleh ikut saya. Assalamualaikum ahla syuhada Uhud. Wa inna insyaallah bikum lalahikun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Okey. Tadi kalau saya baca doa awal-awal tadi khusus hok ni pengkhusus kepada syuhada Uhud. Sebelum ni saya baca doa Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin. Hok tu umum, secara umum dalam hadis. Hok ni memfokuskan kepada syuhada Uhud. Ada orang lain dengar juga ni tepi ni. Oh, lagi dah. Okey, insya-Allah saya akan cerita sedikitlah tentang peperangan Uhud. Jadi peperangan Uhud ni bermula daripada seorang sahabat ataupun spy lah di Mekah yang bernama Abbas. Abbas ni bagi tahu dia datang dekat Madinah, dia kata orang kafir Quraisy ni dah berkumpul nak serang Madinah. Jadi bila mana dia dihantarkan utusan kepada Nabi di Madinah, Nabi terus bermesyuarat dengan sahabat-sahabat. Nabi mesyuarat, ada orang Quraisy nak mari serang ni. Kita nak buat macam mana ni? Jadi berbincang, mula-mula Nabi nak bertahan di bumi Madinah. Jadi orang kafir Quraisy nak serang Madinah. Nabi Muhammad macam dia ayat, kita ni orang Madinah, kita tahu selok-belok Madinah, nak bertahan di Madinah. Madinah ni lah kawasan dekat dengan Masjid Nabawi itulah. Jadi ada majoriti sahabat nak pergi kat luar, tak saya pergi dekat Madinah. Antaranya Anas bin Nadar. Anas bin Nadar ni dia sebelum ni pergi Badar dia tak masuk. Hamzah pun bagi tahu dia nak pergi kat luar juga. Kat mana jumpa orang jahat, orang kafir Quraisy, situ dia nak pergi. Dia kata gitu. Jadi lepas pada tu Nabi buatlah keputusan kita akan pergi kat luar. Walaupun dalam hati Nabi nak pergi dalam Madinah. Nabi pun masuk dalam bilik, jumpa Aisyah. Beritahu Aisyah pun siap baju pergi Nabi pakai dah baju pergi Aisyah. Masa Nabi duduk dalam rumah tu, sahabat-sahabat berkumpul, macam ke Nabi tak suka kita cadangin nak pergi dekat luar ni. Lepas tu dia orang pun bicara balik kata nak pergi kat Madinah. Jadi lepas Nabi tubik dengan siap baju pergi, sahabat-sahabat bagi tahu, tak apalah Nabi, kita pergi dekat ni lah, kita pergi kat Madinah. Nabi pun beritahu, Nabi kata la yang bagi li nabiyyin, tidak pantas ke atas seorang nabi ni bila mana pakai dah baju pergi, pakai baju besi, untuk patah balik kecuali sama ada dapat kemenangan ataupun kekalahan. Gitulah. Jadi selepas pada tu terus jadilah peperangan kat luar. Jadi peperangan kat luar, Nabi jalan jumpalah dekat Uhud. Jumpa kat Uhud. Jadi awal-awal ni sebelum pada selepas kumpul sahabat semua, awal-awal 1000 orang sahabat, 1000 orang daripada orang Madinah, termasuklah orang Yahudi, orang munafik, semua ada masa tu. Jadi sampailah dekat Masjid Syaikhain. Sekarang ni Masjid Syaikhain. Nabi bicara balik, Nabi kata aku tak akan berperang, tak akan minta tolong dengan orang musyrik ke atas orang musyrik. Jadi Nabi tak sayang orang Yahudi ada. Jadi orang Yahudi pun balik. Dan kat situ ada juga Abdullah bin Ubay bin Salul, iaitu kepala pada munafik. Kepala pada munafik dia pun balik juga. Jadi tolak tambah jadilah 700 orang. Jadi peperangan Uhud ni berlaku 700 orang lawan 3000 orang kafir. Jadi daripada 700 orang tu, Nabi letak Abdullah bin Jubair dekat atas ni, ketua pemanah Jabal Rumah. Molek kot duduk sini sebab duduk situ ramai orang. Jadi bolok. Lepas ni kita boleh pergi denung kalau nak ambil gambar apa, nak naik, nak rukah ke apa. Jadi dekat Jabal Rumah tu Nabi tempatkan 50 orang, diketuai oleh Abdullah bin Jubair. Saya dia ni pro manah tu kemah. Orang kata sekali manah tu boleh 3 anak panah sekali boleh. Jadi dalam kalangan sahabat ni bukan semua lelaki lah mari, ada juga perempuan yang mari. Nanti akan ada kisah Nusaibah. Jadi siapalah kat sini. Jadi 50 orang kat atas, bawah ni 900 setengah. Okey, kawasan peperangan ni ginilah, dia lebih kurang area sini. Alik kiri orang Muslim Jabal Rumah, alik belakang Bukit Uhud. Orang kafir mai kat ni nak serang Madinah. Dia nampak tentera Muslim sini, jadi dia pergi sini. Jadi kawasan perang area sini, kawasan perang. Lepas tu dulu dikatakan Jabal Rumah tak adalah serendah tu. Lah ni kan macam mudah lajuk nak rukah Dulu katanya besar lagi, dah tinggi lagi sikit lah.
Lepas tu berlakulah peperangan pada hari Sabtu. Berlaku peperangan tu pada awalnya dia ada 2 fasa. Kalau ikutkan ada 3 fasa. Pada mulanya umat Islam menang lah. Di awal-awal peperangan, biasanya orang seni peperangan orang Arab ni, awal-awal dia ada solat wesa dulu. Tapi dekat Perang Badar tak ada. Perang Badar dekat Perang Uhud tak ada. Perang Uhud terus. Soal website. Terus masuklah kau. Ramai-ramai masuk. Jadi Royal Rumble lah. Tengok WWE ni. Royal Rumble lah lu. Jadi dalam kalangan orang Muslim ada 3 orang. Jadi ketua, orang kata boh lah. Boh depan sekali. Iaitu dia ada sekejap, siapa Zubair ke? Ada Ali, ada Hamzah dan ada Asim. 3 orang, bukan Zubair. Ali, Hamzah dengan Asim. Sayyidina Ali. Lepas tu set dia ni Hamzah tu pedai tu lah, pedai. Asadullah. Jadi set 3 orang ni, kalau peperangan biasa, peperangan dekat Arab ni dulu, siapa pergi dera, kalau dera jatuh kalah. Jadi 3 orang ni dia punya bijak, dia nyelit, dia bunuh orang yang pergi dera dulu. Lepas jatuh. Hok pergi dera orang kafir masa tu Bani Abdul Dar. Bani Abdul Dar ni dulu masa perang Badar dia set dia juga pergi dera, masa perang Uhud pun set dia juga pergi dera. Dia lepas orang mati sampai 6 orang mati. Hok pergi dera. Jadi orang kafir takut nak ambil dera. Macam kalau ambil dera tu umpama hilang nyawa gitu. Jadi dera set dia jatuh. Masa tu inilah orang Muslim terus serai-serai menang lah. Pada fasa pertama menang lah orang Muslim. Lepas pada menang tu orang kafir lari nak balik lah. Tinggal habis, dia tinggal getah. Kalau nak bawa baju besi apa berat. Jadi dia tinggal harta, dia tinggal juga perempuan-perempuan set dia ni kalau orang kafir ni bawa orang puan nak suruh semangat. Joget apa nak suruh semangat. Set dia tinggal belakang. Jadi harta nampak seperti ni kosong sini. Hok 900 ni, majoriti 900 ni gambar. Hok 2000 hok lari. Jadi orang atas bukit tu, Nabi Muhammad ni pesan dah, kalah ke menang jangan turun. Tapi bila dia tengok harta bukan berputih mata, dia nak tolong. Dia katakan cerita dia nak tolong kemah. Ghanimah. Ghanimah ni harta rampasan perang. Bila mana orang hok balik, hok ngambak tu balik, kemah dah lah. Jadi set-set dia ni 40, dia katakan 43 orang turun. Turun untuk kemah-kemah barang. Salam. Ya sorry salah nak piti sikit. Gitu lah. Jadi set dia ni turun, dia ingkar perintah Nabi lah. Walaupun niat set dia baik nak rupa barang. Tapi dia ingkar perintah Nabi. Dalam kalangan orang kafir dia, set dia pun ada juga orang yang tengok dari tepi. Iaitu tentera Khalid Al-Walid, tentera berkuda. Masuk Khalid Al-Walid kafir lagi? Kafir lagi. Masa tu dia belum masuk Muslim, belum masuk Islam. Orang kafir mari ramai-ramai kat ni, set dia balik tepi tu. Set dia balik tepi tu, bila dia tengok orang Muslim ramai pergi kejar, set dia 200 orang. 200 orang kalau istilah lawan ni kat flank. Kalau orang hok tengok apa, pergi apa dipanggil flank. Dia flank dari kiri, dia flank dari sana, dia pusing. Dia naik atas bukit, dia bunuh belakang 7 orang. Abdullah bin Jubair mati belakang, atas tu mati belakang. Tak turun 7 orang. Hok tak turun 7 orang tu mati belakang. 200 orang mari serai 7. Pakai anak panah tak ada. Anak panah ni jauh je boleh serai. Kalau dekat tak gok lah nak lawan. Jadi yang mati belakang, dia pergi dari belakang. Mari dari belakang. Nabi ada dekat belakang, jadi dia serai dari belakang. Nabi kat atas. Nabi ada dekat kawasan ni bawah, tapi Nabi tak naik dan Nabi tak kejar. Jadi hok set kena nampak ni orang Muslim macam pelik. Ada bunyi ke apa belakang ni? Ada peperangan lain berlaku kat belakang ni. Jadi hok tu set Khalid Al-Walid mari serai dari belakang. Set dia lepas dengar set dia balik mula. Jadi masa tu Muslim duduk tengah-tengah lah. Kat belakang dengan dekat bukit tak ada orang Muslim. Khalid Al-Walid ada dah belakang ni. Depan ni mari pula orang-orang kafir, jadi Muslim duduk tengah-tengah. Kena kepung. Jadi masa itulah jadi peperangan ni lah, Islam kucak-kacir lah masa tu. Dan masa tu juga terjadilah pembunuhan Hamzah. Hok mana hok tu kisah tak sahih. Kena korban jantung tu kisah tak sahih. Kisah Hamzah ni gini. Dia ada seorang yang bernama, dia ada dua riwayat. Yang pertama sekali Wahsy ni pembunuh Hamzah. Dia sama ada dia hamba kepada Hindun ataupun hamba kepada siapa seorang lagi, apa nama dia? Tak ingat seorang lagi, tapi riwayat hok paling kuat Hindun lah. Hindun yang hok menyuruh Wahsy ni bunuh kerabat Nabi. Jadi Wahsy ni dia mari perang. Dia bukan nak perang, tapi dia nak bunuh kerabat Nabi supaya dia dapat kebebasan.
Dia hamba lah. Dia hamba kepada Hindu ataupun seorang lagi, saya tak ingat. Lelaki perempuan. 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 Isteri tu ke? Bukan. Siapa? Tak tahu. Kan Hindu tu lah yang Saya tak ingat. Hmm. Tapi kisah dia gitulah, dia tak puas hati sebab apa? Sebab masa peperangan Badar ni pok saudara dia mati. Orang-orang kerabat dia mati. Jadi dia upah Wahsy, dia kata ke Wahsy, kalau mu berjaya bunuh dan buktikan mu berjaya bunuh salah seorang kerabat Nabi, dapat dibebaskan. Jadi Wahsy ni bila tengok Hamzah tengah pergi atas kuda apa ni, dia baling lembing, kena perut Hamzah. Kena perut Hamzah. hebat dia. Ya, dia pandai baling lembing. Kena perut Hamzah dan dia boleh katakan tembus sampai belakang. Lepas tu Hamzah ni kisah ni Wahsy cerita lepas dia masuk Islam. Wahsy mau masuk Islam. Hamzah nampak siapa je baling. Hamzah nampak siapa je baling, dia pun cabut. Dia cabut, darah banyak tubik. Dia nak pergi kat Wahsy. Wahsy takutlah masa tu. Jadi bila nak pergi kat Wahsy, darah banyak tubik, last kali dia mati, jatuh dari kuda, matilah syahid lah Saidina Hamzah. Waktu kisah Wahsy ni dia selepas dia masuk Islam, dia rasa sebut salah. Jadi dia bunuh Musailamatul Kazzab, orang hok mengaku jadi nabi. Dia juga paling lembing, mati Musailamatul Kazzab, dan dia kata semoga dosa aku hok bunuh Hamzah mula tu diampunkan. Jadi waktu kisah Wahsy. Jadi ada sebuah kisah lagi bila kembali ni, orang kafir dengan orang muslim masa tu Arab lah kau. Jadi Arab tak kenal. Macam kita ni, kalau orang kita dia pakai baju Melayu lah kau ke. Saya Arab kita lah, orang kafir kau, orang muslim dua-dua pakai jubah, pakai serban apa. Jadi masa pergi sama juga, ada orang pakai serban, dia pakai pakai gotu besi. Nutup besi, lepas tu dia pakai serban apa, jadi tak nak beza. Bila balik ni nampak bolok ni, ada seorang sahabat bernama Yaman. Dia anak dia Huzaifah bin Yaman. Dia mati sebab kena bunuh dengan sahabat sendiri. Masa pergi tak nak beza. Dia kena bunuh dengan sahabat sendiri. Sebab sahabat tak tahu tu sebenarnya sahabat juga. Nak katanya masa tu boloknya masa tu, kucak-kacirnya masa tu orang Islam. Lepas pada tu itulah jadilah pembunuhan Yaman, dan Huzaifah bagi tahu semoga Allah mengampunilah orang yang membunuh ayah aku. Waktu kisah Tahu tak siapa sahabat yang bunuh Yaman tu? tak tahu. Dalam kisah saya baca, saya dengar dia tak sebut. Dia hanya sebut sahabat. Jadi lepas pada tu kisah ni pula dekat dengan Nabi pula. Dekat dengan Nabi ni ada 7 orang yang jaga. Dekat 9 orang yang jaga mati belaka. Tinggallah 2 orang yang jaga, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Talhah bin Ubaidillah. Jadi 2 orang ni duduk dekat Nabi. Set dia ni bertahan Nabi sampai ke belakang jatuh dari Solubai. Bila jatuh dari Solubai ni, tentera hak mari ke belakang ni ada 2 orang, iaitu bernama Ibnu Qami'ah dan juga Utbah. Jadi Ibnu Qami'ah ni nampak Nabi Muhammad jatuh dari Lubai kecil, muat 3 orang, masuk 3 orang. Jadi saya tak boleh gerak. Masa tu Ibnu Qami'ah ni libah belakang Nabi, kena belakang Nabi. Tapi masa tu Nabi pakai baju perai, baju besi. Nabi kata sakit kena libah tu sampai sebulan. Lepas tu dia libah lagi, kena lagi belah kiri. Lepas tu Utbah pula baling batu kena muka Nabi. Masa tu lah kata ada kata kena topi besi, cocok mulut. Lepas tu patah gigi, mulut, darah. Masa tu lah Nabi sakit yang sangat teruk lah. Kena libah lagi atas belakang, kena batu lagi. Lepas tu Talhah bin Ubaidillah dapat tubik dari lubang tu, dia halau 2 orang. Dia halau 2 orang ni. Lepas tu kisah tu itulah tengah bolok masa tu pada pasir bukan macam lon ni batu-batu comel. Jadi masa tu pada pasir, jadi nampak Talhah tubik ni dia halau 2 orang. Lepas tu mari sahabat yang bernama Abu Dujanah yang nampak Nabi dari lubang, dia tutup lubang. Dia tutup dengan badan dia. Bila ditutup dengan badan dia, Ibnu Qami'ah dengan 2 orang ni tak nampak lah mana Nabi. Sapalah mari ni lah kisah nama saya sendiri, iaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni dia ada iras-iras muka Nabi. Dia ada iras-iras muka Nabi. Dia pemegang bendera Islam. Dan masa tu Ibnu Qami'ah nampak. Ibnu Qami'ah ingat tu Nabi. Ibnu Qami'ah pergi dekat Mus'ab bin Umair. Dia pergi potong tangan. Lepas tu ni kisah hak diceritakan, Mus'ab bin Umair tukar dera, tukar tangan, kena libah lagi belah ni, kepik, lepas tu kena pacung. Matilah Mus'ab bin Umair. Ibnu Qami'ah ni nepik royak Muhammad dah mati. Muhammad dah mati. Jadi masa tu tentera muslim jatuh semangat. Orang kafir pun bersemangat lah dengan Nabi mati, macam membara-bara.
diceritakan siapa Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Umar Al-Khattab terduduk sedih dengar. Kita kan kalau dengar pemimpin kita sayang betul, meninggal kita pun lemah semangat. Lepas tu masa 2 orang tu tengah duduk, terduduk, lemah semangat, datanglah Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr lalu dengan kuda dia. Dia beritahu, kalau Nabi Muhammad mati, marilah kita mati sama-sama dengan Nabi. Jadi masa tu tak tahu siapa mati. Orang Muslim sendiri tak tahu. Cuma dengar suara tu, mari dengan debu apa ke. Jadi Umar dengar kata-kata tu jadi semangat dan dia mari pergi balik. Dan masa Nabi dari lubang tu, Nabi nampak Nusaibah bin Ka'ab. Nusaibah bin Ka'ab ke? Orang penting nama dia Nusaibah binti Ka'ab. Dia pertahankan juga Nabi. Nak kata zaman dahsyat tak dahsyat perang Uhud ni, siapa orang puai pun ambil pedang nak pertahankan Nabi. Dia Nusaibah tu dia mari untuk ni lah rawat orang hok sakit pergi Macam medik lah. macam medik. Tapi dia pun siapa pergi pedang. Lepas pada kisah tu inilah kisah hok umat Islam dapat berkumpul balik. Hok mana ni kata tu siapa dah balik, Ali dah mari pertahankan Nabi. Zubair bin Awam ni hawari Nabi. Hawari ni pelindung lah, perisai. Jadi Nabi bagi tahu kalau setiap Nabi ada pelindung dia, ada penjaga dia. Dan Zubair bin Awam ni adalah dia punya hawari penjaga dia. Jadi masa tu inilah Nabi arahkan pergi kat kaki Bukit Uhud. Adalah kawasan lagi kat kaki Bukit Uhud. Siapa kat sana, Talhah bin Ubaidillah ni bawa Nabi sampai atas bukit sikit. Sa'ad bin Abi Waqqas duduk sebelah Nabi. Masa duduk atas bukit sikit tu orang kafir ni kejar. Tapi masa tu Muslim dah ramai. Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia panah kena ramai orang musyrikin. Jadi orang musyrikin takut. Lepas orang musyrikin takut, dia tak beranilah nak naik. Dan lepas pada tu umat Islam berjaya bertahan lah. Sebab tu lah umat Islam berjaya tak kena bunuh belaka. Sebab berjaya defend dah ramai-ramai. Orang musyrik tak berani nak naik, tak berani nak pergi bunuh, takut set dia pula mati. Dan masa tu berlakulah perbualan. Abu Sufyan dia bangun, dia tanya, adakah di antara kamu Muhammad? Dia tanya sebab tadi Ibnu Qami'ah ni beritahu Muhammad dah mati. Afikum Muhammad? Nabi suruh senyap. Dia pun tanya lagi, adakah bersama kamu Abu Bakar? Nabi suruh senyap. Dia tanya kamu, adakah bersama kamu Umar? Ni dua sahabat sangat rapat lah. Kalau tak ada dua orang ni, supaya tak ada adalah orang Muslim. Jadi lepas dia dengar Umar tu, Umar ni panah bagai. Dia pun semua antara hok mu sebut tu semua hidup lagi. Jadi Abu Sufyan ni kata dia balas balik lah. Dia kata peperangan ni saling berganti. Lepas tu dia royak lah Tuhan dia lagi hebat lah apa. Nabi pun suruh jawab. Allah tu lagi hebat, Allah tu lagi tinggi. Allah tu lagi agung. Sapalah pada akhir hok peperangan ni, hok akhir ngelah lah ni. Sebelum dia orang pulang. Sahabat beritahu bahawasanya orang-orang kafir ni mati berada di neraka dan orang Muslim hok syahid ni akan masuk di syurga. Jadi lepas pada tu kembalilah orang kafir Quraisy ke Mekah dan ya Allah Aziz, kaifa halak? Alhamdulillah tamam. Ni je baca doa sekali. Kita baca doa dah ni. Jadi lepas pada tu kembalilah mereka ke Mekah. Jadi lepas kembali pada Mekah tu, fasa ketiga orang Muslim ni nak tunjuk dia orang ni masih lagi ada kekuatan, orang Muslim cari. Takut-takut ada lagi hok tinggal. Jadi itulah berlakunya peperangan Uhud. Habislah peperangan Uhud. Finalnya declare kita kalah lah. Kita kalah sebab set-set dia menang lah. Ramai antara kita ni orang Muslim lagi ramai syahid. Kisah Anas bin Nadhr tu dikatakan dia tu lepas di Wisma Agak apa tu, jasad dia tak ditemui kecuali jumpa tangan. Jumpa tangan dia ada tanda lahir. Gitulah kisah. Uwi semangat kepada itulah sebuah sedikit daripada kisah Uhud. Kalau ada nak bergambar, burung banyak lagi. Kalau nak pergi tukar background belakang, nak pergi jabar rumah pun boleh, ambil semangat orang memanah.